بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan dan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya Allah taala masih memberi kepada kita kesihatan yang baik. Allah taala masih kurniakan kepada kita akal fikiran yang sejahtera, keluarga yang bahagia, kecukupan dalam menjalani hidup sementara di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala masih memberi nikmat keamanan kepada kita, yang mana nikmat itu kita semua tahu ditarik sebentar daripada saudara seagama kita di bumi Gaza. Alhamdulillah juga kerana Allah taala masih memilih kita untuk merasai dan menikmati pesta ibadah, iaitu dengan memasukkan kita bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi hari ini kita dah masuk pada 13, hari ke-13. Jadi malam ni malam ke-14. Namun begitu sedikit menyedihkan ataupun banyaklah menyedihkan diri kita kerana rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala makin hari makin lapang. Ingat lagi tak nostalgia pada malam pertama kita bertarawih? Bukankah ketika itu masjid tak penuh? Bukan tak penuh, masjid melimpah ruah sampai keluar. Betul tak? Hari ini separuh kepenuh hari sini. Tak tahulah, tapi di tempat saya tu separuh hilang lah. Itu masa belum buat 20. Bila buat 20 tu tinggal 2 saf lah. Ala kulli hal, sekurang-kurangnya yang buat 8 tu pergi ke manakah separuh lagi? Orang cakap, ustaz sangka baik ustaz Ramadan. Aku nak sangka baik lagu mana, masjid lain pun kosong juga, surah lain pun makin kurang. Kalau tempat saya tu kurang, dia orang pergi ke tempat lain penuh ni, tak muat ni. Tak, surah-surah keliling penuh, tapi pakat kurang belaka. Boleh? Jadi kita ni tak menghargai nikmat Allah Ta'ala bagi Ramadan Al-Mubarak. Sedangkan para muhibbin, para salihin, sebulan, 2 bulan sebelum tu dah prepare nak masuk Ramadan. Ada yang prepare sampai setahun, makna 11 bulan preparation untuk bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Guru kami di Al-Azhar Al-Sharif, Syekh Yusri Jabr, pada hari ke-7 tarawih, beliau telah khatam bersama pelajar beliau bacaan 30 juzuk Al-Quran dalam tarawih. Malam ke-12 ataupun 13 khatam kali kedua. Dikatakan di Seri Petaling dia ada beberapa tempat sembahyang tarawih. Masjid utama sehari sejuzuk. Jadi 30 hari habis dah 30 juzuk. Ada satu tempat lagi yang khusus, itu 3 juzuk sehari dia orang baca. Masuk 10 malam terakhir, mereka buat apa? Sehari 5 juzuk. Di bumi Yaman, dia orang tarawih ni bukan satu package, 2-3 package. Maknanya lepas tarawih sini 20 rakaat, ada masjid baru nak start. Dia orang pun pergi semayang ke sana 20 rakaat pula. Habis ada pula masjid lain baru nak start 20 rakaat pula. Jadi orang lain berlumba begitu lalu sekali untuk meraihkan Ramadan, merebut fadilat kelebihan. Kita buat sedih, buat macam tak ada benda berlaku Ramadan masuk.
Ataupun kita jadi macam budak kecil. Tahu budak kecil? Logat nak raya. Lepas tu masuk Ramadan cari apa? Cari murtabak. Hak tu dia tunggu tu. Kan separuh makanan dia tak timbul, tak muncul. Malaikat Ramadan baru datang makanan tu. Tu sya'nu an-nisa ataupun sya'nu as-sibyan. Budak kecil boleh lah. Kita ni apa lagi kita tak pelahak? BBQ, chicken chop, lamb chop, nasi goreng Pattaya, nasi goreng USA, telur double, nasi lemak ayam crispy, semua kita pelahap belaka dah. Tapi masuk Ramadan itu juga orang lagi cari. Fokus pada benda-benda lagu tu. Budak-budak boleh lah. Kita nak kesan Ramadan tu pada diri kita. Lepas ni lebih bertakwa, lebih baik, lebih hadir ke masjid. Itu. Bukan semata-mata zahiriah. Sebab tak makan ni lapar. Ke makin kenyang tak makan. Bulan lain bukan tak makan lapar. Sekarang ni tak makan lapar. Biasa, biasa. Kita nak kesan Ramadan tu. Tak makan tu apa dia kesan dia. Tu. Sebab tu dalam perbahasan perkara makruh puasa disebut makruh. Kita hidu benda-benda wangi siang Ramadan. Kita lihat benda-benda comel. Pagi Ramadan tu pergi Cameron Highland ke tengok suasana indah comel. Kita dengar lagu-lagu yang healing, yang sedap. Makruh pasal apa? Kita dengar benda tu halal tapi makruh. Supaya kita dapat merasai kesusahan macam orang lain rasa susah. Barulah kesan Ramadan tu kita rasa sungguh. Jadi Ramadan yang berbaki ni rebutlah peluang. Yang dah buat baik tambah kebaikan. Yang lalai tarawih pun compang-camping cover balik. Sini 20 tak? Yang buat 8 tambah buat 20. Sepakat 4 mazhab kata tarawih ni 20 rakaat bukan 8. Sampai berlaku khilaf kalau buat 8 tu dapat tak pahala tarawih? Sebahagian ulama kata tak dapat pahala tarawih, dapat pahala qiyamul lail gitu je. Sebahagian lagi kata dapat, cuma dapat cara 8. Saya berani ajak suruh buat 20 sebab saya baru-baru buat 20 ni. Dalam 2-3 tahun kebelakangan ni baru buat 20, dulu-dulu buat 8. Masa tu saya duduk depan, saya tak syarah lah suruh buat 20. Faham tak? Ni aku buat 20, aku mari syarah, suruh kita sama-sama buat 20. Sebab rekah je. Bukan lama sangat, 10.30 siap. Kalau 8, kita buat 8. Balik kita buat apa? Kalau tidur untuk esok kerja, okey, balik tidur tak ada masalah. Kalau balik nak isteri nak masak untuk sahur ke apa, okey, balik tak ada masalah. Tapi kalau balik buka handset, scroll. Bukan pagi tadi dah scroll ke dah? Daripada pagi sampai petang duk scroll handset, malam sambung pula. Betul tak? Jadi kalau kita balik sekadar untuk scroll handset, tengok orang tu ngumpat, orang ni maki orang tu, baiklah duduk masjid sampai 10.30 sampai pukul 11. Sebab kita hidup pun sama sini nak hidup 125 tahun. Saya cadang 157 tahun insya-Allah saya nak hidup. Benda bongkok lagu tu berjalan. Kita 80 last, 80, 85 gitulah. Tak. Jadi tak lama. Jadi peluang yang Allah Ta'ala bagi ni kita guna sebaiknya untuk merebut kelebihan Ramadan. Merebut fadilat Ramadan. Ramadan ni besar tak besar, dia disebut dalam hadis. Kalau kita batas sengaja batalkan sehari, tak. Lepas tu kita qada. Sepanjang hidup kita qada nak cover hak sehari tu, tak dapat. Tak menyamai. Nak kata Ramadan ni sehari tu penuh dengan kelebihan. Penuh dengan fadilat. Jadi kita jangan lalai dan jangan cuai lah. Baki-baki Ramadan yang masih ada. Naam. InsyaAllah pada malam ni mukadimah panjang weh. Berhenti dah. Jangan berhenti lagi. Marah Tok Imam. Ayo ustaz ni mari-mari dan 10 minit. Okay, sebelum tu niat iktikaf masing-masing. Sebab kalau tertidur dapat pahala iktikaf. Kalau dengar syarahan saya ni dapat 2 pahala. Iktikaf boleh. Dengar syarahan ataupun dengar majlis ilmu pun dapat pahala juga insya-Allah taala. Hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan perkara yang sangat dituntut kita laksanakan pada bulan Ramadan, itu bersedekah. Saya nak bawa dari segi hukum hakam yang berkait sedekah sunat.
Sedekah sunat. Tahun lepas saya mari dah sekali. Saya bawa bab zakat fitrah. Tak boleh bawa tajuk sama. Takut orang ingat, ustaz ni tak ada model lain. Tak, asalnya nak bawa tajuk tu. Tapi teringat tahun lepas aku bawa dah tajuk yang sama. Tak, zakat fitrah. Hari ni kita bawa tajuk yang lain, iaitu sedekah at-tatawwu', sedekah sunat. Kelebihan sedekah sunat ni banyak daripada Al-Quran dan juga daripada hadis. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang yang rajin bersedekah, sama ada di kalangan wanita ataupun lelaki, dan memberi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah Ta'ala akan gandakan bagi mereka pahala yang mulia yang banyak. Dalam ayat ni Allah Ta'ala macam memujuk kita lah. Kita dan semua harta kita milik Allah. Betul tak? Ini semua jelas. Tapi dalam Quran ni disebut Allah Ta'ala nak pinjam. Pinjam 100 bagi ke awang ni, hak lapar ni. Pinjam 50 riyal bagi ke fakir miskin ni. Nak memujuk kita pada harta tu harta dia, supaya kita mudah untuk bersedekah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal, Nabi SAW bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Setiap manusia itu berada di bawah naungan sedekahnya di akhirat kelak, sehinggalah seluruh manusia selesaikan urusan mereka. Hadis seterusnya, hadis riwayat Imam At-Tabarani, innal 'abda la yatasaddaqu bil kisrati tarbu 'inda Allah 'azza wa jalla hatta takuna misla jabal Uhud. Sesungguhnya hamba Allah Ta'ala bersedekah dengan sekeping ataupun potongan roti ke kurma ke, maka pahala tu akan semakin membesar di sisi Allah, sehinggalah besar dia menjadi seperti gunung Uhud. Gunung Uhud ni kalau siapa pernah pergi besar, dia memanjang. Jadi kita sedekah sikit, Allah Ta'ala gandakan. Yang terakhir tentang kelebihan sedekah ialah inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatas su. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan kemarahan Tuhan dan menolak kematian yang buruk. Oleh yang demikian, ulama anjurkan kita kalau kita terlanjur buat maksiat. Sebab kita ni ialah bukan maksum. Sama ada ustaz ke, tak ustaz ke, berseban ke tidak, memang ada kala jatuh dalam dosa. Jadi disebut oleh para ulama, bila buat dosa tu kita sedekah lepas tu. Sebab apa? Dosa mengundang kemarahan Tuhan dan sedekah memadamkan kemarahan tadi. Tak banyak tak apa, yang penting ada. Kita berpindah pula kepada hukum hakam bersedekah. Yang ni pun penting kena tahu. Sebab sebahagian orang dia dengar fadilat sedekah, dia sedekah ikut dan, yang akhir sekali menyebabkan perkara yang haram, perkara yang makruh. Jadi Syekh sebut hukum sedekah ni ada 4. Yang pertama, wajib sedekah. Bila wajib sedekah? Bila mana seseorang yang terdesak, yang tak ada makanan, mari minta makanan kat kita. Kita nak jual, tak nak jual. Tak, ketika itu wajib sedekah untuk menjaga roh. Kalau kita tak bagi air tu, tak bagi minuman tu, makanan tu, mati kawan tu. Maka wajib kita bersedekah ketika itu. Yang kedua, sunat bersedekah. Ini hukum asal bagi bersedekah, sunat. Yang ketiga, makruh, iaitu bersedekah dengan benda-benda yang buruk, yang jelek. Ini pun jadi fi'il, perangai sebahagian daripada kita. Benda-benda hak dah nak basi, hak nak rosak tu barulah dia hantar ke mak tafiz. Tak, mak tafiz pun ada mak tafiz tu hak jenis susah sungguh. Datang makanan tu seronoklah budak-budaknya, buka-buka basi dah. Sebab dia hantar tu nak basi dah. Lepas tu budak waktu tu tak boleh makan selalu. Ada program dia ngapal ke ngaji kitab ke apa. Jadi tangguh pula dalam 2 jam, 3 jam baru boleh buka. Buka-buka basi. Jadi nak bagi ke orang, eloknya bagi yang molek, yang comel. Yang keempat, haram kita bersedekah, iaitu bersedekah ke atas orang yang buat maksiat. Maksudnya gini,
Contohlah Zaid, kita tengok duduk tepi pintu ataupun bawah pokok apa nama tu, kelapa sawit getar gini. Maknanya nak cocok. Dulu mengaji tak berapa nak jadi. Patut jadi doktor lain kawan tu. Faham tak? Jadi kita pun ambil 50 buat modal pergi Asyari. Nampak biar dapat lega sikit. Jadi kita sedekah dan kita tahu dah orang tu akan guna duit tu untuk beli dadah, beli arak. Itu haram. Tapi kalau kita tak tahu tak ada masalah. Tak, kita tengok orang macam duduk tepi-tepi jalan apa semua, kita bagi 50, rupanya mak gang kawan tu. Alhamdulillah, syukur kawan tu. Tak kena lagi gam hari tu. Dapat 50 pergi beli gam, habis dengan duit kita bagi. Tak berdosa, tak haram sebab tak tahu. Tapi kalau tahu, hukumnya haram kita sedekah sebab dianggap sebagai membantu orang lain buat maksiat. Kemudian sunat-sunat yang dituntut kita laksanakan bila mana kita nak bersedekah. Yang pertama, kita rahsiakan. Hari ini alhamdulillah kita ada handset, boleh sedekah secara online. Hak tu tak ada orang tahu, bini kita pun tak tahu. Maka biarlah kita teruskan rahsia tersebut. Tak payah share dalam Facebook. Hari ini alhamdulillah dah sedekah kepada mak tahfiz ni. Tak, buat senyap-senyap je. Buat senyap-senyap supaya pahala tu dapat 100% lillahi ta'ala. Tidak ada syaibatul riak, tidak ada riak di dalamnya. Cumanya kalau orang tu jenis orang yang diikuti oleh orang ramai, tok guru ke, pemimpin ke, maka yang afdal bagi dia menzahirkan sedekah. Tak. Ni dekat-dekat akhir Ramadan ni ramai pemimpin bersedekah. Apa hukum dia zahirkan sedekah tu? Tulis itu 10,000, 15,000. Kalau orang tu jenis diikuti, pemimpin tu jenis jadi idola lah, budak-budak ikut, orang muda ikut, masyarakat ikut, maka afdal zahirkan sedekah supaya jadi ikutan kepada orang lain. Itu pun kalau dia tidak bimbang riak dan tidak menyakiti orang yang menerima sedekah. Kalau dia pun takut riak ataupun menyebabkan orang yang terima sedekah tu sakit hati, tak payahlah, rahsiakan sahaja. Naam. Untuk zakat yang wajib, yang tu afdal kita zahirkan. Sebab benda wajib ni kalau buat tak ada rasa bangga apa. Tak, maka yang tu boleh zahirkan, afdal zahirkan. Yang kedua, bersedekah alal qaribil aqra, ke atas kaum kerabat yang paling dekat. Ni kita sibuk nak sedekah ke masjid. Masjid nak apa? Kapet, kita bagi kapet baru. Nak apa lagi? Akaun ustaz rosak, saya bagi. Bagi nombor akaun. Tak, abang dia lapar. Adik dia kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang, malam tak kaih tak makan. Mana orang susah, orang dekat ni, kaum kerabat yang dekat. Mak dia dibiarkan begitu sahaja. Tak. Adab bersedekah orang yang paling rapat dulu. Ibu ayah kita, adik-beradik kita. Selesai hak tu baru kita pergi ke peringkat seterusnya. Suami, kaum kerabat yang sikit jauh, kemudian jiran, musuh kita sedekah ke atas mereka, orang-orang yang baik, tok guru ke, sahabat-sahabat handai yang baik. Tu caranya. Kalau semua ikut perkara sunat yang kedua ini, insya-Allah selesailah masalah kita di Malaysia ni ataupun di mana-mana tempat. Maknanya kita ada family kita dulu kita selesaikan. Orang lain ada family juga. Dia selesaikan family dia dulu. Tak, lebihan tu baru ke masjid, lebihan tu baru untuk madrasah, lebihan tu untuk baru. Begitu cara. Nah. Yang ketiga, lepas ni kan tak ada orang bagi dah sedekah ke masjid. Puas pula dah. Telefon Ustaz Solah, suruh bayar, biar air, biar api. Maknanya utamakan yang rapat dulu. Hak lebih tu bagilah, bukan suruh simpan. Yang ketiga, kita bersungguh-sungguh bersedekah pada hari dan waktu yang mempunyai kelebihan. Hari Jumaat, Ramadan, terutama 10 malam terakhir. Begitu juga 10 hari pertama Zulhijjah, hari Ashura, 10 Muharram dan bulan-bulan haram. Bukan maksudnya kita nak sedekah, kita duduk hari Senin ataupun kita sangat Ahad nak sedekah, biarlah hari Jumaat. Bukan.
Nak sedekah hari Ahad tu, sedekahlah hari Ahad tu. Cuma bila masuk hari Jumaat, lebih sikit. Gitu. Banyak sikit. Itu maksud dia, bukan kena tunggu. Kemudian yang keempat, taharri al-amkinah al-fadilah. Kita cari tempat-tempat yang berkat. Mana kalau duduk di tempat tu, kita punya sedekah tu banyak sikit, cepat sikit, laju sikit. Seperti Makkah, Al-Madinah, Baitul Maqdis, dan selain daripada itu, tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, disunatkan kita bersedekah bima yuhibbuhu wa bil ma'i wal manihah, dengan perkara yang kita suka. Masya-Allah, tabarakallah. Ini benda susah ni. Tapi sahabat Nabi ada pernah buat. Bila turun ayat Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mencapai kesempurnaan iman ataupun kebaikan melainkan kamu sedekah perkara yang kamu paling sayang. Jadi kawan tu, sahabat tu ada kebun, tak silap saya, dia wakafkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kebun ni nilai bukan sikit lah, 100,000. Tak, tapi iman pada sahabat, Masya Allah. Kita RM1 mikir, RM1 kan nak beli air, tak ada, masuk balik poket. Tapi iman pada sahabat, Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita nak buat, bolehlah. Benda paling kita sayang, hak tu kita sedekah. Ada masa tak nak cerita? Kalau ada masa sikit lagi saya cerita. Cerita Tok Guru makan keliling. Nanti kita cerita, insyaAllah ada waktu. Kemudian sunat kita sedekah dengan air. Dan juga al-manihah. Al-manihah ni kita bagi kepada fakir miskin lembu. Tapi bukan bagi lembu tu. Bagi lembu untuk diambil susu. Bagi kambing untuk diambil susu. Bila susu tu dah habis, kita ambil balik susu tu, ambil balik lembu tu, kambing tu, kita tukar dengan lembu lain yang lebih berisi, yang banyak susu. Kambing lain yang banyak susu, begitu. Itu sunat juga. Yang keenam, adamul anfah minat tasadduqi bil qalil. Ni penting. Syekh sebut apa? Sunat nombor 6 ialah tidak rasa jelek, tidak rasa bersalah, tidak rasa hina sedekah dengan benda yang sedikit. Hari ni RM1 tu nilai dia lagu mana hari ni? Tak ada nilai dah RM1 hari ni. Jadi berapa ramai daripada kita bila pergi masjid ada RM1 nak buat keluar, biar lah. Kau orang tengok kata kupik pula ke kita. Tak perlu rasa orang panggil apa? Hina, dina, sedekah dengan yang sedikit dak. Sedekah hak mana kita ada, kita berikan walaupun sedikit. Kemudian untuk dapat pahala yang paling sempurna, kita sedekah itu sunat dalam keadaan tibu bisyrin wa nafsin, dalam keadaan seronok, muka senyum. Ini ada orang cerita lah, Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari hafizahullah, ketika mana dia di Mesir, beliau di Mesir, kalau beliau nak sedekah, kalau naik kereta, dia akan turunkan apa nama tu, cermin kereta sepenuhnya, turun baru dia bagi dengan muka senyum. Tak, kalau orang duduk minta sedekah kat tepi-tepi ni, dia akan sedikit tunduk bagi. Mana bagi tu dengan redha, dengan suka, bukan bagi dalam keadaan kita pun terpaksa. Kemudian nombor 8, jangan kita tamakkan akan doa orang yang menerima. Mana kita bagi tu lillahi ta'ala, kita tak berharap doa dia, kita tak berharap budi dia, tak. Cumanya kalau dia doakan kita, maka sunat kita balas dengan doa yang lain. Yang ke-9, ni siapa boleh buat ni, saya pergi cium dia punya dahi. Iaitu bersedekah dengan apa yang lebih daripada keperluan sehari semalam. Jadi keperluan kita sehari semalam, contohlah RM200. Sebulan kita perlu RM4,000, RM5,000, ikut ahli keluarga tak? Ikut masing-masing lah. Jadi contohlah sehari tu kita perlu RM200 untuk makan, minum, kita tempat tinggal, bil air, bil api, apa sebab tu, bayar hari, kita kira bayar hari RM200. Maka segala lebihan tu kita bagi orang. Maksudnya apa? Dalam bank ada RM200,000 bagi orang, ada simpanan lain bagi orang. Dan ini pernah dilaksanakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Cuma sunat buat ni bila? Bila iman kita segagah Imam Abu Bakar As-Siddiq. Makna bagi tu redha, tak ada rasa apa. Kalau kita bagi belaka, tak, lebihan harta hari ni, lebihan keperluan hari ni, tiba-tiba rasa macam nak mampus. Rasa apa orang panggil apa? Berat dada. Tak boleh nak menapah. Dah baru bagi 200,000, 300,000, 400,000 ke orang tu. Yang tu tak payah buat lah. Tak payah buat. Jangan jumpa saya pula Ustaz. Ustaz sebut nombor 9 benda dia Ustaz. Ustaz perlu berapa ratus hari. Jadi dia minta kat saya semua lebihan. Duit saya, rezeki saya. Kemudian ulama sebut sedekah sunat ni lebih-lebih dituntut kalau berlakunya perkara-perkara yang penting dalam hidup. Contohnya seperti peperangan. Kemudian al-maja'ah, musim lapar, tak kelaparan. Jadi kita ada sesuatu kita sedekahkan. Begitu juga ketika mana gerhana bulan, gerhana matahari, ketika sakit, ketika buat haji, benda-benda penting tu lagi tuntutan bersedekah tu bertambah. Kemudian kita berpindah pula kepada perkara-perkara yang dimakruhkan ketika mana kita nak bersedekah. Yang pertama, at-tasadduqu birradi illa fi syai'ain. Bersedekah dengan benda yang buruk, melainkan pada dua perkara. Dua benda ni tak ada masalah walaupun sedikit, buruklah. Yang pertama, as-saubul khaliq, baju yang lama yang boleh dipakai lagi. Contoh kita dah pakai 5-6 tahun tapi molek, kita nak bersedekah, nak bagi orang, tak ada masalah, tak makruh. Yang kedua ialah duit. Duit 100 duit lama dengan 100 duit baru, apa beza dia? Tak ada beza apa tak? Sekilo emas dengan sekilo emas. Cuma hak ni warna tak apa nak comel. Hak ni comel sikit. Yang tu tak makruh. Walaupun agaklah lama sebab nilai dia sama. Jadi perkara makruh pertama ialah sedekah dengan benda yang buruk, melainkan pada dua perkara, pakaian yang lama. Yang kedua ialah baju, duit-duit yang lama, duit duit kertas. Tapi nak sedekah baju hari ni tak ada orang nak pun. Tahu tak? Mana orang miskin pun milih pakai baju apa. Nah, baju ni sunat kita pakai sampai dia lusuh. Baru kita tukar hak lain. Boleh? Maknanya jubah tu pakai lama sikit dalam 7 tahun. Tak? Ada keperluan lain baru beli, baru tukar. Nah, moleknya begitulah, bukan salah nak beli setiap tahun pun. Terutama perempuan, tengok ni sensitif dia. Kita orang lelaki ni tak kisah. Saya siap-siap dah khabar ke bini, baju tahun lepas. Ada tak pakai, nak beli baru pula. Tapi perempuan biasalah, nak sedondon lah, apalah bagai. Beli cuma guna duitmu lah, jangan guna duit aku. Okey, nombor 2. Perkara makruh dalam sedekah sunat ialah akhdhus sadaqati mimman ikhtalata maluhu biharam. Kita ambil sedekah daripada orang yang duit dia bercampur dengan perkara haram. Contoh kita tahu mamak ni pagi ngajar agama, contohlah. Tak payahlah buat contoh agama tak. Dan orang lain pemalukan orang agama ni, sakan dah kita nak malu juga ke orang agama. Tu kau contoh lain. Jadi mamak ni pagi tu kerja halal lah, kerja pejabat. Boleh lah 4,000, 5,000 gaji. Malam tu dia buat khidmat lain. Main judi ke atau berkhidmat-khidmat yang diharamkan syarak lah, jual arak ke apa semua. Jadi kawan ni duit dia bercampur antara haram dan halal. Kalau dia mari sedekah kat kita, Ustaz ambil Ustaz 100 buat belanja, kita ambil tu makruh. Makruh selagi mana tak yakin duit tu daripada sumber yang haram. Kalau dia mari Ustaz ni ada lebih malah, boleh banyak malah jual arak, ni ada lebih sikit ni ambil lah buat belanja, anak bini nampak saeh ya. Duit 300 kita, yang tu haram ambil. Sebab yakin daripada sumber haram. Tapi kalau tak tahu, hukumnya makruh kita ambil. Kalau orang tu sumbernya ada dua, halal pun ada, makruh, haram pun ada.
Yang ketiga, makruh kita ambil sedekah yang kita berikan kepada orang lain semula. Makruh kita ambil semula sedekah yang kita berikan kepada orang lain dengan cara jual beli dan sebagainya. Contoh gini, Allahumma salli ala Muhammad, kita bagi sedekah kepada anak orang miskin yang perlukan handset masa PDPR dulu. Tak, masa Covid tu, handset ni sangat diperlukan lah, handset, tablet. Kita bagi dia. Lepas kita bagi dia tu, dan dia pakai seminggu, kita pergi pula rumah dia. Saya rasa saya nak gunalah tablet tu. Jual balik Jual balik. Boleh, tak ada masalah. Jual lah. Sah hukum hakam syarak jual beli tu. Cuma makruh. Makruh kita ambil semula walaupun dengan cara jual beli. Boleh? Tadi kita bagi dah, tapi kita ambil pula walaupun dengan cara jual beli makruh. Mentlah lagi kalau dengan cara hadiah. Okey, tak makruh kalau kita ambil dengan cara warisan. Mana kita bagi ke adik kita hadiah. Adik kita mati. Tak ada dah orang yang layak terima pusaka melainkan kita. Jadi hadiah yang kita bagi itu kembali semula ke kita. Yang tu tidak dihukumkan makruh, tidak dibenci syarak. Ataupun kita ambil balik tapi bukan melalui orang yang kita bagi. Contoh, saya bagi ke adik saya sedekah, ataupun fakir miskin, mamat, saya bagi ke mamat. Kemudian mamat ni jual. Sebab apa? Handset ni dah ada dua dah. Tak perlu handset dah, nak pitih. Jadi jual handset tu. Dia jual ke Zaid. Faham tak? Saya pun jumpa Zaid, saya beli daripada Zaid handset tu. Jadi akhir sekali barang yang saya sedekah kembali semula kepada diri saya, tapi dengan cara saya membeli daripada orang lain, bukan daripada orang yang saya beri sedekah. Yang tu tidak dimakruhkan. Boleh, tak ada masalah. Yang terakhir untuk petang yang berbahagia ini ialah muharramatun muta'alliqatun bi sadaqati tatawwu'. Dua perkara haram yang berkait dengan sedekah sunat. Jadi sedekah tu sunat, tak buat pun tak apa. Tapi kalau buat tak kena gaya, haram pula dah, dapat dosa. Tu setiap benda ni, setiap perkara ni kena ilmu. Jadi jangan anggap lekeh kuliah maghrib, kuliah subuh. Ada orang dia sebut apa? Tak habis-habis kuliah. Subuh kuliah, zuhur kuliah, maghrib kuliah. Tak, kuliah semacam tak ada kerja lain. Ada orang fikir lagu tu. Kita sebut betul lah, pada sudut material tak bertambah apa. Lepas keluar daripada majlis ni, adakah kita makin kenyang? Ataupun muka kita tak handsome jadi handsome, hak gelap jadi cerah, hak cerah jadi gelap. Sakit pun hilang. Tak. Kalau sakit, lapar, kau lapar, duduk cokor dengan ceramah. Tapi dia memberi kesan kepada cara berfikir, cara bertindak bila berlaku sesuatu. Orang yang hadir majlis ilmu, dengar tentang perbahasan bab nikah kahwin, adab suami isteri, bila berlaku bergaduh, mungkin mula-mula dia marah, tapi perakhiran itu mungkin lepas dia marah dia ada penyesalan. Banding orang jejak masjid pun tak pernah. Marah sungguh, boleh jadi cerai berai. Jadi tindakan selepas tu, faham tak? Majlis ilmu ni, jangan agak sedar. Jangan anggap macam tak ada kesan kepada masyarakat. Ada kesan. Walaupun mari tu tak ramai, tapi yang mari tu ketua keluarga. Balik didik anak-anak pula. Ala kulli hal, perkara pertama yang diharamkan kita bila kita bersedekah ialah kita bersedekah dengan apa yang kita perlu bagi kepada anak isteri. Tak? Jadi keperluan nafkah anak isteri hari ni tak selesai lagi. Duit tu kita bagi orang lain dah. Itu haram. Niat nak buat pahala, dapat dosa. Boleh? Ataupun kita ada hutang dengan orang. Kita ada hutang dengan orang, lepas tu kita ada duit nak sedekah. Tengok keadaan. Kalau kita ada sumber lain yang membolehkan kita bayar hutang tersebut, contoh macam kita kerja kan, akhir bulan dapat gaji, maka bolehlah duit yang kita ada kita sedekah ke orang. Tapi kalau tak ada sumber lain dah hak jelas yang membolehkan kita bayar hutang tu, maka haram bersedekah. Wajib bagi kamu ketika itu bagi duit tu pada orang yang kamu
hutang dengan dia. Tu. Yang kedua, haram kita mengungkit dengan sedekah yang telah kita berikan. Bila kita dah bagi, kita selesailah. Lepas dia nak datang maki kita ke, dia nak puji kita, tu dia punya pasal. Tapi kita nak jaga kita punya pahala. Bila bersedekah, kita tidak mengungkit-ungkit lah. Supaya pahala yang kita dapat lebih sempurna. Boleh? Jadi kesimpulannya, Ramadan ni perbanyakkan sedekah. Tak boleh banyak sikit. Setiap orang ni kemampuan lain-lain, keimanan lain-lain. Cuma biar bersedekah sehari 2%, 3% pun ada. Tidak ada masalah. Yang penting berterusan. Boleh? Termasuklah saya lah ustaz. Ada ustaz ni bukan mari nak ceramah korang je. Dia pun kena buat. Sebab tu ada satu kisah saya janji nak cerita tadi. Saya bagi nama Tok Guru ni Tok Guru makan keliling. Kisahnya begini. Ustaz ni mari mengajar masjid. Dia cerita kelebihan bersedekah. Kalau nak bersedekah macam kita sebut tadi, sedekahlah dengan perkara yang paling kita sayang. Dekat setengah jam, 45 minit. Okey, lepas balik daripada ceramah tu, dia tengok buah nangka hak dia tanam, hak dia jaga, hak dia baja, hak dia balut hilang. Sudah. Dia tanya bini dia, "Ayang, mana buah nangka saya? Buah nangka abang mana? Hilang pas mana?" Tadi bini dia jawab gini, "Bang, tadi kuliah abang, tadi saya pergi. Saya dengarlah abang syarah. Kalau nak sedekah benda yang paling kita sayang. Jadi saya fahamnya dan saya tahu buah nangka ni perkara yang abang paling sayang lah. Jaga dia tak hari racun baja. Jadi saya ambil, saya kerat bagi sikit seorang jiran." Jadi Tok Guru tu jawab, ustaz tu jawab, "Gini, aku mari sejik, aku mari surah, aku pergi jabatan-jabatan kerajaan, aku syarah pompang-pompang, tu tujuan kamu tahu untuk apa? Ada pun bak sedekah, aku nak orang lain bagi kita. Jiran petang ni bawa kuih, tak? Esok jiran ni pula bawa kain pelekat ke, lusa hak ni ada lebih dia bawa bagi kita. Tu tujuan aku, bukan suruh kita bagi orang." Faham tak? Tu Tok Guru makan keliling kita sebut. Jadi asatidzah di samping mengajak orang lain, kita pun kena ada sedekah, sumbangan kepada orang lain, orang susah sekadar yang kita mampulah. Lepas ni kalau nampak saya duduk kedai ke, jangan masuklah kedai tu. Duduk di luar sahaja. Kalau masuk pun boleh, saya tu awak bayar lah. Saya tak nak bayar. Allahu a'lam. Ada soalan? Tak ada? Jadi cukup sekadar tu, insya-Allah kita bertemu lagi pada sesi akan datang. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barakallahu fikum.